sebenar macam saya nak buat kat you tadi kat kertas 2 tu, dia dah akan include that addition formula dengan double angle formula. Ya? Rasanya hari ni boleh kot kita masuk. Boleh tak kita masuk? Kan saya kata ada 3, basic identity dah. Kita dah buat dah basic identity. And then dia ada 2 lagi, addition formula dengan double angle formula. Okay, konsep dia lebih kurang sama, cuma dia ada formula yang lain lah. Teacher rasa better teacher tunjuk ni dulu dan barulah kita bila buat soalan paper tu sebab soalan paper tu dia include that addition formula dengan double angle formula. Okay, so rasanya kita masuk ni dululah. Addition formula dengan double angle formula. Sekejap lah. Tak mau share yang ni. Nak share yang lain sekejap. Boleh? Macam mana? Cuba tulis sini. Cuba tulis kat sini. Tu dia lah solution dia. Tak, dia dapat. Subhanallah. Macam dah, ikat. Okey, Allah Akbar sekejap. Banyak no gangguannya. Tak apalah, tak masuk tu ulanglah balik bila-bila cari masa nanti. Sebenarnya kalau sangkut lagi dekat tak habiskan double angle dengan addition formula tu, jadi kita nak buat soalan seterusnya tu macam payah sikit. Kena terang juga hal ni dulu. Okay. So insyaAllah hari ni kita akan tengok 6.5 ni, double angle formula. Double angle formula ni adalah addition formula tu, addition formula. Addition formula yang ni tengok Ni semua ni, sin A plus B equal to sin A cos B plus cos A sin B. Yang ini pun sebenarnya memang disediakan, diberi dalam list formula. Okay. Ini memang ada lah ni. Sekejap. Allahu Akbar. Okay. Subhanallah. Mana pula pergi teacher punya ni. Okay, this one addition formula ni sin A plus B, okay. Means that you ada sin, cos or tangent tapi dia ada tambah dua angle, okay, dua angle. So you boleh expand dia. Actually kalau kita expand dia akan dapat sin A cos B plus cos A sin B. Kalau tengok ni sebenarnya dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Takkan nak ingat semua ni walaupun cik kata dia bagi nanti dalam formula. Tapi takkan kita nak perlu ingat semua ni. Kita ingat satu je. Contohnya kalau ingat tambah, you pilih untuk ingat tambah. Jadi untuk tolak you buat yang sebaliknya ya. So kita kena tengok pattern lah. Sama macam kalau kita tengok pattern sin. Tengok sin A plus B. Nampak tak yang teacher share ni sebenarnya? Nampak ke? Nampak. Nampak kan? Okay, so now let's say we have sin A plus B. So sin A plus B dia akan jadi sin A cos B plus cos A sin B. Dia macam tu. Okay. Sebenarnya tak adalah susah sangat dia punya formula ni. Cuma kita kena ingat pattern kalau dia tambah. So kalau dia tolak, biasa dalam SPM dia bagi macam ni. Tambah tolak Jadi dia akan tulis kat sini, dia akan jadi tolak.
Ini formula yang dalam on your senarai formula nanti dalam SPM. Dia tak adalah bagi sampai 66 ni. Penuh lah. Itu ringkaskan, tambah, dia akan jadi tambah. Kalau tolak, dia akan jadi tolak. Maksudnya dia ikut sahaja. Tapi dia start dengan sin A, cos B. Lepas tu terbalik pula. Cos A, sin B. Okay, ini untuk sin. Kalau boleh ingat pattern, ingatlah pattern ya. Ini yang pertama. Okay, yang kedua. Untuk cos A plus B. Kalau cos A plus B, dia akan jadi cos A cos B. Tolak sin A sin B. Macam gitu. Okay. So bila tambah dia akan jadi tolak. Jadi kalau tolak of course dia akan jadi tambah sebaliknya. Kalau tolak of course dia akan jadi tambah. Okay. So ingat macam ni je lah. Ingat salah satu. Ataupun kalau you tak ingat pun it's okay tu. Because dia bagi. Tapi kalau dia bagi dari SPM macam ni lah. Tambah tolak terus. Sama juga dengan tangent. Jumpa tangent ni lain sikit lah. Tangent A plus B. Dia akan jadi tangent A plus B. Tangent A plus B. So akan jadi tangent A plus tangent B. Divide by 1 minus tangent A tangent B. Okay. So this is the addition formula. So sama juga addition formula dengan double angle formula ni dia ada dua bentuk soalan. Find value ataupun dia boleh include dalam proven equation. Soalan so prove kan. Ataupun it can be also subhanallah apa satu solving ya. Solving ni jarang-jarang tapi boleh jadi juga. Okay, double angle formula pun boleh include dalam solving. Ada tiga ni je lah, find value. But actually find value dengan solving kurang benda yang sama lah sebenarnya. Proven equations. Okay. So kalau kita tengok, dekat example, kita orang dulu example 20 ni. Kita tengok sama-sama, memang lagi boleh tengok sendiri. Tapi yang ni anggaplah you tengok dengan mendengar penerangan lah daripada teacher. Okay, so now kita tengok example 20 ni, dia kata find the value. Find the value. Subhanallah. Kenapa tak jadi saya punya highlight ni? Nampak tak? Time jadi, time tak jadi, tak jadi. Allahu Akbar. Yalah tak jadi. Find the value. We shall the following expression using the addition formula. Ni dia mention dah guna addition formula. So now we have sin 63 cos 27. Firstly you kena make sure that angle dia tu sama. Sebelah sini sama, sebelah sini pun sama. Means that they have 63 degrees. Other one 27 sama. Jangan kat sini 63, 27, kat sini 50, kat sini 10. Itu haru biru lah. Itu bukan lah. Memang tak boleh lah apply formula ni. Syarat dia mesti formula yang sama. Okay. So, sin dengan cos. Sin kalau dipakai dengan cos, maksudnya ini mesti sin. Sin apa? Sin 63 tambah 27. Cara kita ingat macam tu lah. Slow sikit. Sin dengan cos. Tapi kalau macam ni, B ni, kita tengok pattern ya. Trigonometric functions memang banyak kena hafal pattern. Kalau macam ni, cos dengan cos. Okay, and then the angle pun sama. Of course, this is cos. Macam tu je lah. Macam dia buat ni kan. Tapi tengoklah. Dia tambah. Cos dia bertukar. Dia akan jadi tolak. Okay. Cos ni dia addition sikit lah. Dia tak mau sama. Kalau sin tadi baik, tak apalah. Follow je sama. Tambah, tolak. Cos ni dia sombong sikit. Kalau dia tambah kat situ mesti tolak. Kat situ tolak mesti tambah. Dia tak mau sama. Tak suka sama. Okay. And then tangent pula. Tangent 70 ni 10. This one 70, 10. Okay. Confirm kita boleh guna addition formula. And then tolak. Okay. Kalau tolak maksudnya dia akan ikut. Dia akan tengok yang atas. Bila ni tolak, confirm maksudnya ini adalah tangent 70 minus 10. Okay. Ini contoh lah. Contoh soalan find the value. Okay. Ni pada teacher agak mudah jugalah. Tapi masih lagi kita yang menjawab soalan ni kena tengok pattern lah. So cara mula-mula tengok mungkin rasa macam ya Allah banyak yang nak kena ingat. Tapi bila you dah biasa buat soalan, seperti you kata, you kena cari method apa you punya strategi untuk ingat.
This topic dia banyak benda yang nak kena ingat, nak faham konsep. So, kita kena cari, you should find your own method. So, contoh macam ni, sin, cos, sin, bila sin dengan cos, okay, this one sin. Kalau cos, cos, ataupun sin, sin, dia partner sekali, dia tak berpisah macam tu, maksudnya dia cos. Tapi ingat cos tadi dia sombong sikit, dia tak nak tanda yang sama. Tambah dia akan jadi tolak. Sin dia baik saja. Kalau tambah pun dia akan jadi tambah. Tangent pun sama jugalah. Tangent ni sebenarnya sifat dia kadang-kadang dia ada menyerupai sin sikit ya. Dari segi graf pun macam tu, dari segi bukan dari segi bentuk graf. Dari segi orang kata apa tu nak sebut tadi, nanti ada benda kalau tak ingat nak sebut, kalau teacher ingat nanti sebut balik ya. Ada ciri-ciri ya, tangent tu ada sikit-sikit lah sama dengan sin. Okay, okay, this is tangent. Ni kalau find the value. Okay, sekejap. Macam ni proof kan. Nanti kan teacher kata tadi bentuk dia sama ada you have to find the value ataupun proof. Okay, kalau proof macam ni dia bagi sin 90 plus A equal to cos A. Okay. Ini soalan-soalan paper 1 ni. Dengar tu betul. Sekejap lagi pre-trial teacher keluarkan soalan ni. Apa tak boleh jawab pula. Prove the following identities. We have sin 90 plus A equal to cos A. So sin 90 plus A sama dengan apa? Expand lah dia. Expand akan dapat sin 90 cos A plus cos 90 sin A. Lepas tu sin 90, kita tahu dah nilai cos sin 90 ni sama dengan 1. Cos 90 berapa? Cos 90 equal to 0. This one you can use your calculator sebab dia tak dimension apa pun kan. So, bila you kira dapatlah proofkan sama dengan cos A. Okay. And then kalau yang ni panjang sikit lah. We have x plus pi over 6. So, guna formula sin tu lah. Addition for sin, you expand sama juga yang ni. Cuma yang ni tambah, yang ni tolak. Yang ni kalau benda ni sebenarnya senang untuk di expand ni. Ini senang nak expand. Tapi janganlah careless. What I mean careless, lupa nak buat kurungan. Lupa buat kurungan. Lupa pula nak tukar tanda kat sini. Hal-hal tidak jadi macam tu lah. Ya? So once you dah selesai, you expand semua, dia akan dapat cos okay, sin 1 over pi over 6. Okay, dapat 1 over 2. So dapatlah cos X. Ini cara-cara bentuk soalan. Addition formula yang melibatkan proven equations. Okay, soalan yang kena proofkan. Boleh? Nanti kita akan buat soalan dekat handout tu sekejap. Okay, this one tak boleh guna, dia kata without using calculator, tak boleh guna calculator, okay. So bila tak guna calculator ni, tolong aim means that memang you akan, bila kata tanpa guna calculator, mesti sudut yang terlibat adalah 30, 45 dengan 60. Itu saja, dia tak akan bagi kat you all. But then macam 90, 180 tu boleh sebenarnya, sebab itu kita akan refer pada graph. This one lebih mudah untuk refer pada graph. Yang ini 30, 45, 60 ni kita akan buat right angle triangle kan. So, it's normally that kalau soalan kata without using calculator, but you have to find the value, dia akan melibatkan special angle. Which is 30, 45, 60. Okay. So, inilah. Yang ni pun boleh jadi juga. Appear that 90, 180 or 360. But this one you better ingat based on graph. So macam ni we have 105. So you can split. Split dia jadi sin 45 and sin 60. Okay, because only sin 45 and sin 60 sahaja you boleh calculate without using calculator. Sebab kalau you nak split ikut apa? Let's say you kata you nak buat 100 darjah dengan 5 darjah. Macam mana nak cari nilai? Memang tak boleh tanpa guna calculator. So pilihlah sudut-sudut yang logik yang tersenarai dalam special angle seperti 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah. Okay. Walaupun you sebenarnya tak ingat, mungkinlah ada yang tak ingat pun. Ni tak ingat ni. Tak apalah, buatlah, ambil lah masa sekejap lukis triangle tu. Okay lah, balik triangle tu. Apa benda yang you ingat lah macam ni guna triangle tu. Okay, sama juga. Kalau macam tangent 15 means that we have tangent 60 minus 45. Nampak tak? Pilih sudut, sekali lagi teacher nak tekankan, pilih sudut yang ada pada special angle is normally that 30, 45 dengan 60.
Carilah cara macam mana pun you nak cari, nak relatekan dengan 3 sudut ni. Okay. Macam ni 15. Macam ni nak tahu 15? 60 tolak 45. Okay. And then barulah you boleh simplify dan dapatkan dia punya jawapan. Boleh tak? Kalau macam ni sebenarnya it can be that K1. Lepas tu you masuk nilai ni pun dah boleh jadi K1. Tu you dapat jawapan. Soalan macam ni boleh jadi 3 markah. Soalan macam ni boleh jadi 3 markah. Boleh? Jadi apa konsep cara penyelesaian untuk example 22 ni kelas? Macam mana? Guna special angle. Yes, guna special angle. Okay, cari perkaitan sudut-sudut yang diberi, especially that if that question asks you to find the value without using calculator. So you have to use your special angle. Jadi nampak penting untuk ingat berapa nilai special angle tu. Tolonglah, seperti saya kata benda-benda yang you kena ingat ni, buat satu A4 paper dan tampallah dekat tepi katil ke, dekat meja study ke kat rumah tu. Lama-lama kita tengok, insyaAllah kita ingat. And then apa lagi? Okay, this one satu lagi bentuk. Soalan given that sin A 3/5 which is A in 90 degrees. And then we have sin B is negative 12/13 which is B is between 90 and 270. Okay, bila kita dapat soalan macam ni, kenapa dia tak boleh highlight? Kenapa pula aku? Kadang-kadang dia jadi highlight ni, saya kata tak jadi. Allah Akbar. Highlight tak boleh dah. Okay, bila you baca soalan macam ni, you nampak soalan ini memberi tahu kedudukan sudut tu di kuadran mana. Okay, kalau macam ni sudut kita di kuadran 1, tulis terus Q1. Kalau kat sini sudut kita di kuadran mana ni kelas? Actually it can be kuadran 2 sehinggalah kuadran 3 dah. Betul tak? Sebab dia daripada 90. Kan? 90. And then kurang daripada 270. Tetapi kita nak tahu sama ada di kuadran 2 atau 3, kita refer pada nilai sin. Nilai sin dia adalah negatif. Itu bermaksud B ni berada di kuadran yang ketiga. Dia tak akan berada di kuadran yang kedua. So pada balik 2, kita tak mahu 2, kita hanya perlukan sudut yang berada di kuadran yang ketiga. Okay, kalau macam ni, kuadran 1. Okay, kita tengok nilai sin A. A memang positif, tak ada masalah lah. Memang semua yang berada di kuadran 1, nilainya adalah positif. Okay, so tolong ingat. Ini cara kita mengenal pasti, identify, how to analyze your questions, okay? Apa yang tahu, tulis je kat situ. And then how can you find the sin A plus B? So sin A plus B, mula-mula kita splitkanlah dulu ikut formula sin A cos B, cos A sin B. Okay, buat yang ni dulu. Kemudian bila you dah buat macam ni, you akan lukis triangle. Okay, untuk tolong you selesaikan cari nilai A plus B. So you akan buat triangle. So sin A adalah 3/5. So dapat kuadran pertama, buat lagi kuadran pertama. Ini sini lah. Lukis triangle di kuadran yang pertama. Sin kita tahu formula ni adalah SOH. Opposite hypotenuse. Bermaksud 3 itu adalah opposite, 5 itu adalah hypotenuse. Macam mana dengan adjacent? Kena cari using Pythagoras theorem. Tak pun 3, 4, 5 lah. Ini kita tahu dah ni ya. Ini macam basic dah dalam konsep Pythagoras theorem. So kat sini akan dapat 3, ini 4, ini akan jadi 5. Okay, so selesai yang tu. And then daripada you dapat satu dan you cari yang satu lagi, yang ni pun you dah cari tadi. Maksudnya boleh terus jawab apa sahaja soalan yang melibatkan trigo function, you boleh jawab. Dia tanyalah yang guna double angle, dia tanyalah yang guna addition angle, apa saja as long as, because you dah tahu dah nilai sin A cos A, begitu juga tangent A. Jadi you just have to substitute
Okay. So once you substitute dalam sin A cos B cos A sin B ni, you have to calculate. So you calculate dapatlah negative 63 divided by 65. Okay. So yang untuk tangent pun sama juga. Okay, for this question B. Sebab soalan di section B, bahagian B ni, dia kata kuadran triangle kita kena lukis di kuadran yang ketiga. Ingat bila nak lukis triangle dia mesti melekat pada paksi X. Ingat bentuk ribbon. Tolong ingat bentuk ribbon. Cuma triangle kita akan melekat pada paksi X, bukan pada paksi Y. Okay, kemudian masuklah nilai dia tadi. Negatif 12/32. 30/13. Apa teacher ni melalut. Per 13. Jadi, sekarang pula aku sekejap tengok. Mana tadi? Jadi bila kita lukis, subhanallah, kita lukis, kita akan dapat this is negative 12. Sebab dia negatif kan over 13. Kat sini you punya B lah. And then boleh cari nilai Q dekat ni. Adjacent, yes, adjacent side dia. Okay, dapat negatif 5. So dah dapat semua nilai tu, maka bolehlah kira for tangent. Okay. Substitute dalam formula dan you try to simplify. Dapatlah buat. Boleh tak? Sekejap, dia nak tengok ada ke tidak. Kalau ada soalan, boleh tanya. Ada ke tidak dekat handout kita tu. Dia tak jadi kalau teacher je cakap. Nanti korang, apa nama ni? Kalau teacher je cakap, teacher je buat kan. Korang kena buat juga. Okay. Ni disuruh proof kan. Boleh tak you all cuba buat soalan. Ni soalan proof Kita buat yang proof dulu. Nombor 2 dengan nombor 4. Okay, kita bagi masa you buat nombor 2 dengan nombor 4 sekejap. Boleh? Kau nak buat nombor 2 dengan 3? Kau nak buat 2 dengan 3? Buat 2, 4 lah. Okay, boleh tak kelas? Buat sekejap 2, 4 ni. Muka surat apa je? 88 tu kah? Muka surat 88. Teacher tak share kat you all? Tak. Apalah aku ni. Sabar ya. Sekejap. Allahu Akbar. Apalah teacher apa ni. Kenapa dia tak keluar sekejap Okey, nampak dah? Nampak. Nak suruh buat nombor sekejap. Kau nak suruh buat ni Nombor 2, subhanallah. Nombor, kita bagi masa sekejap nombor 2 dengan nombor 4. Ini soalan proof You kena proof kan. Sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Guna addition formula. Okay. Cuba buat sekejap.
baca MNET. Okey. Dapat dah? Kena buka jugalah nak tengok. Ada siapa-siapa yang dah dapat? Ada siapa-siapa yang dah dapat? Belum. Cuba share jap dalam ni. Bukan ada yang dah share? Cuba share jap dalam apa? Dalam grup. Cuba share jap dalam grup biar sama-sama tengok. Oh, bukanlah ke YouTube yang teacher share link apa tu? Cikgu Alia tu. Apa nama cikgu ni? Alia. Boleh lah sambil-sambil tengok. Cikgu Alia ni memang dia rajin buat, dia cikgu apa bagaimana ni dipanggil. Tapi dia memang halu ni lah. Buat modul. Buat kalau macam di Sabah punya soalan baru ni pun tahun lepas dia buat, tahun ni pun dia buat dan dia rajin buat ni. Ajar kat YouTube ni. Okay lah because dia guna dua bahasa kan. So teacher rasa boleh lah. Nanti teacher share lagi yang lain lah. Dan sambil you boleh, kalau nak tunggu teacher ulang balik, boleh juga. Tapi tak salahnya kalau you tengok dulu. Teacher akan share cikgu-cikgu yang yang dia buat YouTube yang dua bahasa macam ni lah. Supaya macam tak ada lah you confused sangat. Sebenarnya kalau bahasa Melayu pun sebenarnya tak ada beza sangat pun. Boleh siapa-siapa nak share? Saya tengah tunggu sekarang dekat, kita tengah buka dia punya Telegram ni. Tengok. Siapa yang share tu? Saleha. Teacher macam tu, macam stop situ je kau kena sambung lagi. You buat, you expand jadi cos 60, cos X minus sin 60, sin X. Okay, lepas tu cos 60. Saleha yang you buat ni, you macam nak cari nilai. Ni soalan proof. You kena proofkan dia sama dengan sin 30 minus X. Macam gitu. Maksudnya tak faham. You kena jadikan dia. Sekejap mana tadi? You kena jadikan dia yang sebelah kiri ni sama, exactly sama dengan sebelah kanan. Macam gitu. Yang you buat tadi tu, you macam cari nilai dia. Sebab tu you terus selesaikan cos 60 berapa, sin 60 berapa. Itu macam soalan yang you have to find the value without using calculator ke apa ke macam tu lah. But this one bukan macam tu. Yang ni bukannya nak suruh solving apa, nak suruh proofkan dia, buktikan. Boleh? Tapi yang you buat tu memang betul lah step yang pertama you expand tu. You buat macam tu, you dah dapat satu markah macam tu. You buat cos 60, cos X minus sin 60, sin X. Betul dah? Tapi macam mana kita nak proofkan daripada situ yang you buat tu, macam mana kita nak proofkan supaya you dapat sin 30 minus X. Kita nak kena buat macam mana? Macam mana kita nak tukar that, macam mana kita nak buat? Ada yang dapat tak? Okay, thank you Saleha share. Tak apa.
I'm that kind of person yang sangat suka orang yang mencuba. Tak kisahlah betul atau salah. Ya. Lepas teacher, sekurangnya you mencuba. Memang belajar ni kadang-kadang kita tak semestinya apa kali pertama kita buat tu betul. You know, mungkin ada tersilap. Okay, tak boleh expect that. Kali kamu buat terus betul. So tak apa, you belajar daripada kesilapan. It's better than untuk yang tak buat apa-apa, nothing, tak mencuba langsung. Okay. Okay, so now macam Salihah buat. Okay, Salihah sekarang ni dia nak samakan sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Betul. Jika tadi, kalau macam Salihah buat tu, dia dah boleh dapat satu markah. Okay, means that dia dah expand using addition formula for this cost. Ingat cost cost ni dia tak, dia sombong sikit. Kita ingat macam itulah sebab kalau dia duduk dengan cost, dia nak cost juga. Dan kalau dia tambah, dia tak mau jadi tambah, dia nak jadi tolak. Ini cost lah. Lepas tu sin. Tak nak sign orang lah ni, nak duduk sekali. Kalau sign tadi tak kisah, boleh duduk dengan cos, ikut saja. Ni tak mau, ni sombong ni, cos ni dia nak duduk dengan cos juga, lepas tu tak ikut, tambah kena jadi tolak. Macam tu, ingat macam tu lah. Kadang-kadang kena ingat macam tu juga benda-benda dalam MN ni, kalau payah nak ingat. Okay, and then macam mana kita nak tukar jadi macam ni? Jangan pula hampa pergi duduk expand pula benda ni, jangan. Ya. Sebab you just sekali you kena cari cara supaya macam mana kita boleh dapat sin 30 minus x. Okay. But at the same time you dah boleh bayang. You boleh bayang ataupun you boleh tulis sebenarnya. Tulis. Untuk you dapat idea. Okay. You boleh tulis. Untuk you dapat idea sin 30 minus x ni hasilnya akan dapat apa? Dia akan dapat sin 30 cos x minus apa? Cos 30 sin x. You boleh tulis. Tapi you jangan pula buat equal kat sini. Lepas tu sebelah sini equal sama dengan benda ni. Tak boleh. Yang macam tu tak boleh. Sebab yang ni untuk dapat idea. Untuk dapat idea macam mana you nak modify you punya cos 60 cos x minus sin 60 sin x ni. Untuk you dapat idea, yes boleh. Tu dia lah sikit ke atas ni. So kita cuba fikir sekarang ni. Macam mana kita nak jadikan cos 60 jadi sin 30. Apa konsep dia sebenarnya? Siapa nak jawab? Dia nak dengar ada orang sebut satu perkataan tu. Apa dia? Yang kita dah belajar sebelum ni. Sebab teacher nak dengar you sebut satu perkataan tu. Sebutlah supaya teacher tak rasa macam apa yang teacher ajar you tak ingat langsung. Apa dia? Cuba fikir macam mana cos 60 become to the sin 30. Tak ada orang ingat ke? Tak ada orang ingat ke benda tu? Apa dia? Dengar macam orang buka sound tadi, buka speaker lepas tu tak dengar cakap apa. Tak ada kau ingat perkataan tu? Nak sebut kat teacher. Apa tu soalan teacher? Soalan teacher adalah sekarang ni kan ni yang kita tulis warna biru ni, you nampak kan? Nampak tak? Sin 30 cos x tolak cos 30 sin x ni. You nampak tak? Okey, boleh tulis tapi jangan pergi duk equal sebelah sini, tak boleh. Itu tak betul. Tulis ni untuk kita memberi idea kepada kita sebab kita nak modify ni. Yang warna merah ni. Jadi, soalan teacher adalah apa perkaitan cos 60 dengan sin 30? We have that one terms kat situ. Kita panggil apa? Yang tu teacher, sin x sama dengan cos 90 tolak x. Kita panggil apa tu? Tak ingat nama. Complementary angle. Sudut pelengkap. Complement. Complement each other. Pelengkap antara satu sama lain. Mesti 90. 60 tambah 30. 40 tambah 50. Ingat complement. Dia pelengkap. Okay. So bermaksud cos. Ingat balik complementary angle. Boleh ingat complementary angle. Sebab tu kalau you dah buat dalam bentuk F4 tu. Teacher pun sebenarnya nak buat untuk you all. Tapi sebenarnya bila teacher buat untuk you all nanti. Dia lebih, you faham tak? Maksudnya dia lebih, orang kata you akan lebih ingat kalau you buat sendiri. Boleh je aku nak buat untuk korang ni tapi
Ingat balik complementary angle. Ingat kata complementary angle, ingat partner. Sin, subhanallah. Tak boleh tulis. Sin, berapa? Sin theta sama dengan cos 90 minus theta. Sama juga cos partner dengan sin kan. So macam ni samalah sebab you tengok dia mesti dapat 90. Kan 90 tolak theta. So macam ni maksudnya cos 60 ni, ini bermaksud cos 60 dia akan sama dengan sin berapa? 30. Ingat partner. Dan hasil tambah sudut mesti 90. Ini yang kita panggil sebagai complementary angle. Okay, sin partner dengan cos. Mari kita ulang kaji balik. Tangent dia partner dengan siapa? Cot. Tangent dengan cot bagus. Cosecant partner dengan? Second. Ingat macam tu, ingat partner. Complementary angle, ingat partner. Dan hasil tambah sudut tu mesti dapat 90. Okay. So this one, you boleh tulis ini sebagai, nampak pula tulis warna tu. Sin 30. Cos X ni biarlah. Jangan ada ubah apa-apa lah. Memang macam tu. Okay, sin 60 dia boleh tukar jadi apa? Sin 60 boleh tukar jadi apa kelas? Ni sin 60 boleh tukar jadi cos 3. Cos 30. Yes. Maka dapat tak bentuk ni tadi? Dapat tak? Dapatlah kan? Samalah yang kita dah cuba untuk kita tulis sahaja untuk dapat idea pada kita tu. Sama. Oh, bila sama maksudnya ini semuanya adalah sin 30 tolak X. So, proven lah. Terbuktilah dia sama. Itu cara dia. Okay? Boleh? Boleh nampak tak ni? Boleh. Soalan ni macam kena take notes lah. Teacher rasa kalau macam SPM dia jarang juga dia bagi soalan macam ni. Sebab you dengan syllabus baru you kena take notes. Maksudnya konsepnya di sini untuk soalan nombor 2, you bukan saja kena menggunakan formula untuk addition formula. Tetapi juga you kena ingat complementary angle. Tulislah sikit kat sini. Notes you all tu. Dan you bukan hanya tahu apply the addition formula. Tetapi juga mesti tahu ataupun mesti ingat complementary angle. Okay. Complementary angle patut ingatlah partner. Kan cik kata ingat partner dia. Sin dengan cos. Lepas tu apa tadi cot dengan tangent dan sebagainya. Okay, sekarang ni kita nak tanya yang nombor 4 tadi boleh buat tak? Kenapa pun tu? Tak buka ke tu? Kenapa? Siapa pula yang menyanyi? Syafiqah yang menyanyi. Okay. Apa nama ni? Sign. Okay, yang dah buatlah sign tu. Cuba pula sign ni. Teacher bagi masa. Tadi kau ada tak boleh nak buat. Supaya nampaklah idea yang teacher tunjuk ni. Cuba buat sign jap. Ni. Sin A tambah 120. Yang ni kena expand . Buktikan. Proofkan yang sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Cuba buat kejap. Sekejap.
pun tukar style. Okey, ada siapa-siapa yang dah dapat buktikan, sila share dekat group nak tengok. Siapa dah dapat buat, cuba share jap. Yang tu you kena expand sine A plus 120. Another one A plus 240. Oh, okey, bagus soalan Soalan tadi lain kan, maksudnya you tak masalah soalan sama, you kena prove. Tapi soalan yang tadi, you tak perlu cari nilai sin 30 cos 30. Yang ni kena untuk you dapat negatif sin A tu you kena, sebab you tengok sebelah situ tu apa nama? Negatif sin A saja kan. This one you kena cari, tukar nanti. Tukar that cos 120 berapa, sin 120 berapa, cos 240 berapa, sin 240 berapa. Macam tengok kalau guna kalkulator biasa dia tak keluar dalam search tu kan. Sekejap. Oh, tapi it's okay. Sin 240 we have 36. Oh, sekejap. 240 minus 180. Oh, okay. Sin cos 240 tu samalah maksud dia dengan cos 60 tau. You see? Betul. Cos 240. Sebab dia 240 tu dekat quadrant 3. Okay. Dekat quadrant 3. Bolehkah you ubat? Teacher expand dulu. Apa teacher buat ni? Allah subhanallah. 220. Apa ni? Buat sekejap. Allah. Cos A. Okay. This is cos A. This is sin 120. Tambah. Expand pula A plus sin A plus 140. This is sin A. Cos 240. Okay. Plus cos A sin 240. Okay. Ini expand ni. InsyaAllah dah boleh dapat satu markah K1 Tapi expand betul-betul lah. Jangan tersilap. Jangan tukar-tukar pula.
Okay. And then this one. Okay. Ini sebenarnya bila kita selesai. Bila kita nak macam ni, sebab you nak dapat negative sin A ni, of course that you have to find the value ni. Semua yang ada ni, cos 120, cos 240, sin 120, sin 240, semua ni mesti tukar pada nilai. Tukar pada nilai untuk dapat negative sin A. Kalau macam ni tadi, kenapa kita tak boleh buat macam salah buat tu? Bukan kata tak boleh, sebab yang ni pun sebenarnya kita boleh expand ni. Macam ni nak expand apa kan? Memang tinggal negative sin A. Memang tak boleh expand. Jadi untuk kes ni sebenarnya kita boleh cari nilai dia. Maksudnya nak cek nilai dia macam mana? Ini bukan special angle lah. Tapi kan teacher kata tadi, kenapalah huduh sangat tulisan aku ni? Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Sekejap. Bismillah. Sin A cos 120. Cos 120, dia punya basic angle dia berapa? 120 ni. Kelas. Basic angle dia berapa? Kalau teacher tanya basic angle, you tengok 120 ni dekat kuadran mana? You kena fikir kuadran mana 120? Kuadran 2. Jadi kuadran 2 ingat macam mana nak cari basic angle dia? 180 tolak 120. Maksudnya you akan dapat cos 60. Macam gitu. Okay, tetapi ingat cos 120 add sugar to coffee. Mesti nilai dia negatif. Dia akan dapat nilai negatif kat sini nanti cos 60. Tambah cos A sin 120. Okey, 120 sin 120 ni mesti dekat kuadran 2. Okey, tak apa. Kuadran 2 bermaksud sin kita positif. Bila sin positif maksudnya dia sama dengan sin 60 juga. Itu dia dulu macam ni kalau you tak nampak kan. Sebab mestilah nilai yang you nak buktikan tu janganlah pergi duduk tulis perpuluhan pula. Nilai yang kita boleh tahu. Something like you boleh relate dengan special angle lah. Okay. And then sambung juga ni. Tambah sin A cos. Tengok cos 240. Cos 240 maksudnya dekat kuadran 3. Dekat kuadran 3 macam mana nak cari sudut basic angle? Dekat kuadran 3 macam nak cari basic angle kelas? Ingat lagi tak? 240 tolak je dengan berapa? 180. Kenapa 240 teacher? Bukan dia bagi 240 ni. Ni, 240. Oh. 240 tolak dengan 180. So kita akan dapat 60 juga. Okay, maksudnya yang ni pun samalah. Cos A per sin 60. Okay, you boleh buat macam ni tetapi you kena berhati-hati kan saya kata tadi sebab nilai dia ada yang negatif. Contoh macam ni nanti nilai dia akan dapat negatif sebab 120 ni kuadran 2. Cos kuadran 2 nilai mesti negatif. Kalau macam ni 120 dekat kuadran 2 tapi sin so dia positif tak ada masalah. Kemudian cos 240. Cos 240 ni dekat kuadran mana? Kuadran 3. Okay, cos kalau kat kuadran 3 dia akan negatif. Betul? Kan? Sin 240. Okay, dia pun kuadran 3. Sin dekat kuadran 3 dia akan dapat negatif juga. Kena take notes lah yang negatif-negatif ni. Takut nanti bila you tukar nilai, you tak ambil kira negatif dia tu. Tak betul lah. So sekarang ni cos 60 special angle berapa? 1/2 kan? Betul tak kelas? So dia akan dapat sin. Is it? 1/2? Betul. Okay, tapi so bila kita dah cari nilai, jangan duduk letaklah belakang A tu, kita letak kat depan. So kita akan dapat, kita nak tulis nilai dia ni adalah negatif 1/2. Okay, kita letak sin kat belakang lah, sin A. Lepas tu hak ni tadi sin 60, ingat yang ni dia positif. Okay, so maksudnya sin 60, kalau special angle dapat berapa? Cuba beritahu teacher. Sin 60 special angle. Set 3/2. Set 3/2. Cos A. Okay, tambah. Ni cos 60. Yang bawah ni, negatif kan? So bukan tambah lah tu, buat tolak. Okay. Akan dapat tolak 1/2 juga. Sin A
And this one pun dapat tolak juga. Tolak sec 3/2 cos A. Macam gitu. Betul tak? Okay, bila kita dah dapat semua ni, maka kita boleh simplify. Simplify, ya Allah, jadi macam tu. Simplify. Nak potong dia. Set mana nak guna? Simplify tu warna pink ya. Jadi ni tolak tambah habis. Jadi yang tinggal sekarang negatif 1/2 sin A tolak negatif 1/2 sin A. Maka hasilnya adalah negatif 1 sin A ataupun tak payahlah duduk tulis 1 tu. Hasilnya adalah negatif sin A. So bila dapat negatif sin A tu maksudnya proven. Tak apa kan, soalan ni bagus sebabnya dia tunjuk pattern berbeza sikit daripada hak yang nombor 2 tadi. Nombor 2 tadi tak payah cari nilai. Macam gitu. So dapatlah proofkan dia. Jadi you nampak sekarang soalan proven untuk additions formula ada yang you boleh expand sahaja dan you have to make sure the left side and right side tu sama. And then ni soalan nombor 4 ni pattern yang mana you have to expand juga using addition formula and then you have to apply apa? Special angle. Kan macam tadi soalan nombor 2 kita apply complementary angle. Soalan nombor 4 selepas kita apply addition formula kita kena relate dengan special angle. Dan baru kita boleh proofkan left side dengan right side tu sama. Tulislah sikit nota kat you all tu sekarang. Addition formula. Lepas tu kena apply special angle. Okay. Boleh? Inilah cara bila kita berulang kaji. Sama je lah konsep dia. Kita buat satu soalan, kita nampak pattern dia. Oh tadi macam tu. Tadi kena relate dengan complementary. Now we have to relate dengan special angle. Okay. So ini pattern dia. Tadi sebab itu bila keluar soalan dalam exam. Maksudnya tidaklah orang kata macam soalan tu terlalu asing sangat untuk kita sampai tak boleh nak buat langsung. Okay. Jadi soalan nombor 1 dan nombor 3 ni. Saya nak bincang. Bukan saya nak bincang. Saja nak tinggalkan untuk you all buat. Dan nanti kita nak minta you send dekat GC. Lama dah tak hantar jawapan kat GC. Bukan tak nak suruh hantar jawapan kat GC. Sebabnya kecewa bila suruh hantar tu separuh je hantar. Okey ni selesai ya. Boleh Boleh nampak pattern proven questions ni. Boleh kelas? Nanti cuba buat soalan nombor 1 dengan 3. Boleh tak? Buat nombor 1 dengan 3 lepas tu share hantar dekat GC. Okey, kita cuba buat soalan yang ni pula. Ini soalan yang the given sin A cos B berapa. Lepas tu kita kena evaluate this one. Okay, figure. Okay. Tak maulah guna yang dia dapat ni, kita buat sendiri. Dia kata A adalah obtuse angle. Maksudnya obtuse angle dekat kuadran mana? Kuadran mana kelas? Obtuse angle? 2. B is acute angle. B dekat kuadran 1. Okey. Okey, sekarang ya sin A 3 kita buat lain Contohlah katakan tak ada soalan atas tu. Dia bagi kita tadi sin A sama dengan 5/13. And then dia bagi cos B sama dengan 3/5. Okey, sebenarnya untuk soalan ni dia macam ada apa panggil? Dia ada macam hint sikit untuk you tengok ni. Biasa soalan given ni and you kena melukis triangle. Tapi ingat mesti ada relate dengan di mana kedudukan sudut. Kalau dia tak mention kedudukan sudut kat mana, macam kita buat identity hari tu, maksudnya maybe ada yang tak perlu lukis triangle lah. Okay, this one dia dapat tahu tadi A is obtuse angle. A ni dekat kuadran 2. B dekat kuadran 1. Okay, faham Ini teacher ambil semua maklumat daripada soalan. So now we have to evaluate. Okay, evaluate for cos A plus B. So di sini bila sudut dia berbeza, maka kena buat 2 triangle yang berbeza. Jangan buat dalam satu kuadran yang sama. Bukan kuadran yang sama, gambar rajah yang sama.
So mula-mula teacher nak buat A dulu. A tadi dekat quadrant 2. Ingat sekali lagi teacher nak terangkan apa nama ni, kita punya triangle mesti melekat pada paksi X ni. Macam ni lah, biarlah huduh pun akan you all faham. Maksud A kita kat sini. Okey, jadi kita letaklah nilai ya. Letak nilai yang mana di opposite 5, hypotenuse 13. Jadi hak ni tak payah tunggu soalan tanya, cari terus. Guna Pythagoras theorem. 13, 5 mesti kat sini berapa? Subhanallah, kenapa dia highlight pula? Mesti jadi 12. Okey, dia tulis tu lah. Cari sendiri ya. Memang satu je. Tapi dia tak akan jadi 12, dia akan jadi negatif 12. Sebab nilai sebelah kiri untuk paksi X kan negatif. Okey, dah selesai. Ini untuk A. Kemudian kita buat pula untuk B pula. B dekat quadrant 1. Okay, so dekat quadrant 1 that kita ada 3/5, maksudnya adjacent dia 3. Hypotenuse dia 5. 3, 5 mesti partner dengan 4. Betul? Partner dengan 4. Kalau dia dekat quadrant 1 ni tak ada masalah. Semua nilai akan positif. Okay, kita dah tulis semua ni, sebenarnya dah mudah dah untuk kita. Bagilah soalan apa pun, double angle ke, addition formula ke, identity ke, insyaAllah kita boleh jawab. Okay, sebab kita dah ada dah semua ni. All the side dah tahu dan dah tahu nilai dia macam mana. And then apa you buat? Expand lah cos A plus B. Okay, cos A plus B kita dah tahu dah. Ingat cos tadi dia mesti nak dengan cos juga. Cos A, cos B. Lepas tu action tak mau tambah nak tolak. Sin A, sin B. Dah selesai. Kan expand dah. Bila dah expand masuk je lah nilai. Okay, tengok cos A. Cos A berapa? Negatif 12 per 13. Macam itu kan. Negatif 12 per 13. Ni. Cos B pula. Okay, tengok dekat gambar ajar B pula. Cos B akan dapat 3/5. Ini dia bagi dah sebenarnya cos B tadi kan. Tolak sin A. Okay, sin A berapa? Sin A pun kita dah tahu. Dia dah bagi tadi kat soalan 5/13. Lepas tu sin B. Okay, sin B 4/5. Okay. Dah tahu semua ni, selesailah guna kalkulator. Bagilah jawapan tu dalam fraction. Jangan hampir duk bagi dalam perpuluhan pula. Bagilah dalam fraction. Kira guna kalkulator. Cuba kira sekejap dapat berapa? Cuba tolong teacher kira set berapa apa? Negatif 56/65. Negatif 56/65. Okey dah. Macam tu je lah. Itu cara dia. Jadi bagilah soalan apa-apa kita dah boleh jawab untuk soalan nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Okey. Kalau nombor 4 macam ni dia expand je lah. Kalau nombor 4 jangan lupa tukar dulu. Second sama dengan 1 per cos. Kan cos A tolak B. Cuma yang ni berhati-hatilah. Expand kat bawah. Dia belah bawah jadi. Expand lah semua ni. Cos A tolak B tu berapa? Lepas tu masuk nilai. Dan kira. Ya. Sama je macam tu. Jadi soalan ni dia punya sebenarnya bolehlah diambil orang kata keywords dia bila dia ada kata givens. Given dia akan bagi nilai trigo function, tak kira sama ada sin, cos atau tangent, and they give position of that angle. Ini kena ingat. If they given position of that angle, then you have to you can mestilah lukis triangle ni. Kalau you ingat masa kita buat soalan basic identity hari tu, dia kata without tanpa menggunakan triangle kan, sebab dia nak suruh apply identity punya konsep. But this one memang kena boleh guna. Dan sebab satu lagi kita tahu di mana kedudukan sudut. Kalau masih ingat juga dekat basic identity tu ada satu bentuk soalan macam ni, given the trigo value kan.
Sin ke cos, macam tak ingat. Tapi dia tak bagi kedudukan sudut tu di mana. Yang itu memang tak boleh lukis triangle lah. Ya. Dia tak boleh lukis triangle. Dia kena guna identity. Tolong tengok balik yang teacher duk sebut cakap-cakap ni. Apa nama ni? Cuba nampak dia punya perbezaan. Okay. Okay. Tangent. Okay, ini dia suruh evaluate. Okay, next question. Ini cukuplah teacher tunjuk satu nanti you sambung buat yang lain. Ataupun teacher bagi jawapan set. Sebab kertas ni ada kat UO kan. Nanti you cuba buat Yang ini jawapan dia 33/56. 63 teacher ni sebenarnya adalah cikgu yang susah nak bagi jawapan sebenarnya. Kenapa teacher tak bagi jawapan? Teacher ada reason sendiri. Sebab teacher tak suka you buat soalan bergantung pada jawapan. Ya, nak tengok tak confident. Sebab you kena fikir. There one situation dalam trial ataupun dalam ujian sebenar, dalam pre-trial, even dalam SPM sekalipun, you akan menghadapi satu situasi yang mana, keadaan yang mana you buat tanpa tahu apa jawapan dia. Jadi kalau you buat latihan, you memang perlu buat latihan. Buat latihan memanglah perlu buat tengok jawapan. Contoh dalam apa? Bila buat dalam buku top class, dalam buku teks. Dua tu saja. Dua tu saja. But the rest, you kena belajar. Contoh kalau teacher bagi handout atau apa-apa soalan, you kena belajar untuk cuba buat tanpa tahu jawapan dia. Okay? Untuk apa? That's feeling, perasaan itu dan situation itu sangat penting bila you menghadapi peperiksaan. Jadi sebab teacher nampak kadang-kadang dia sudah bila baru je bagi soalan, teacher nak jawapan. Subhanallah, boleh. Tapi biarlah cuba buat dulu tanpa tahu jawapan dan tanpa ada jawapan dekat you. Sebab dalam exam, you bayangkan, you tak ada jawapan. Tapi you percayalah cakap teacher, kalau you buat apa teacher cakap ni, you tidaklah orang kata, itu yang jadi bila dalam exam ni kadang-kadang macam, buat dah betul kan, tapi rasa macam tak confident. Sebab apa? Sebab you biasa buat soalan, mesti nak ada jawapan, mesti nak check jawapan. Boleh, betul boleh. Tapi teacher hanya benarkan untuk top class dengan textbook sahaja. The rest cuba buat dulu. Maksudnya you dah buat, you dah tu. And then dah habis siap semua, barulah you tengok semula jawapan. Okay? Sebab baiknya macam tu lah. Ya. Sebab kalau memanglah you buat nak tahu jawapan betul ke salah. Betul. Tapi ada certain time, ada masa-masa tertentu you kena melatih diri you untuk buat tanpa tahu jawapan. Okay? So this one is you have to evaluate. Macam ni kan. Ini soalan yang bagus juga. You kena evaluate this following trigonometric function. Give the answer in set form. Dia suruh bagi jawapan dalam set form. Okay, kita tengok contoh dia. Dia bagi tangent 75. Jadi tangent 75 ni, tangent 75 you pecahkan jadi 45 dengan 30. Kalau kata teacher, kenapa kita tak buat 70 tambah 5? Kenapa kita tak buat tangent 70 tambah 5 darjah? Kalau aku buat macam ni, maka tak dapatlah dalam bentuk set tu. Sebab apa yang boleh come out dengan set punya form? Apa dah? Special? Kita fikir logik macam itu. Ya? Jangan hampir duk guna. Kenapa kita tak guna calculator je? Subhanallah. Kalau nak suruh guna calculator, tak payahlah apply addition formula. Okay, kita tak ambil. Sebab tu dia ambil apa? 45, 30. Okay, ini semua addition formula. You expand using addition formula. Lepas tu you substitute. Substitute value. Value all the spatial angle tu lah 30, 45 tu. And then you, yang ini, teacher rasa lepas you substitute. Ini selesai. Had ni yang aku risau ni. Korang bila bab, tiba-tiba nak darab, macam mana pula nak darab? Ada haru biru. Ni satu bab. Dah sampai sini, terlupa pula lah nak darab dengan conjugate. Tanya pula apa benda pula conjugate tu? Inilah conjugate. Bila kita belajar dalam bab 4 form 4 set. Kena darab dengan conjugate. Sebab jawapan akhir untuk set tidak boleh tinggalkan set dalam denominator. Maka kita kena darab dengan conjugate. Okay? Darab dengan conjugate. So kita simplify sekali lagi, maka dapatlah jawapan dia. Teacher nak keluarkanlah soalan macam ni dalam pre-trial. Sebab untung teacher keluar soalan macam ni. Teacher bukan boleh uji you untuk trigger function saja, tetapi teacher boleh uji you untuk soalan set, untuk set punya konsep. Get ready ya. Teacher cakap betul ni, teacher nak keluarkan soalan ni nanti. Boleh dapat apa markah macam ni.
Kita tengok hak ni boleh dapat 1 markah. Use substitutes. Okay, because this one you kena ingat sini, you can get another 1 marks. Lepas tu using conjugate also you can get another 1 marks. Nah, jawapan. Boleh dapat 4 markah. Teacher nak keluarkan soalan macam ni. Untung teacher. Jadi teacher tak payah dah buat soalan cert. Sebab dalam chapter 4 tu, teacher nak buat 12 soalan saja, soalan pendek. Tapi teacher kena fikir macam, sebab chapter 4 dia ada 3 konsep kan, indices, log dengan cert. Teacher duduk mikir. Teacher kata macam mana teacher nak buat soalan, nak cover semua. Jadi teacher dah dapat idea lah hari ni. Alhamdulillah lah. Kita boleh buat soalan macam ni. Jadi cara tak langsung, soalan trigo tapi you kena apply third punya konsep. Okay, so kita tengok pula hal ni. So we have cos 165, this is equal dengan cos negative cos 15. Okay, negative cos. Yang ini pun macam indirect. Kena fikir. 165. Tapi sebenarnya kalau macam ni, kalau sudut, okay, cara dia macam ni, dengar betul-betul. Kalau macam ni memang ni kira macam sudut dekat quadrant 1. Tapi kalau you dapat soalan macam ni, yang sudut dia bukan quadrant 1, you kena cari dia punya sudut pada quadrant 1 dulu lah. Maksudnya macam tadi lah saya katakan. Cari basic angle dia. Ni. Cari basic angle dia. Sebab yang ni ingat macam ni cari basic angle kat sini. 180 kalau kat sini theta kan. Tolak theta. Macam ni nak cari kalau dia bagi sudut pada quadrant 3 nak cari basic angle. Theta tolak 180. Kalau kat sini dia bagi 360 bukan tolak theta sebenarnya, tolak ni sudut yang dia bagi, sudut yang diberi. Aku nak cakap ni, katakan dia bagi sekejap, salah. Okey, kat sini theta, so ini bukan tak mahu lah. Ini sudut pada kuadran yang pertama. Katakan soalan bagi sudut pada kuadran yang kedua, alfa lah, alfa. Jadi macam mana nak cari theta? Macam tu, macam nak cari theta? Alfa ni sudut pada kuadran kedua ni mungkin dalam 120, 150, jadi 180 tolak alfa. Maka dapatlah theta berapa. Kalau sudut pada kuadran 3, contoh dia bagi kat you all 200. Macam mana nak cari special angle? Means that alfa, katakan sini alfa juga, tolak dengan 180. Macam gitu. Maka dapatlah theta. Kalau dia bagi pula sudut kat you all 345 contoh tak, 345. So macam mana nak cari theta? 345 maksudnya 360 tolak dengan alfa tu. Maka dapatlah theta. Sama lah kes macam ni. Dia bagi 165. Okay. Dia bagi 165. Sekejap Okay, sorry. Sama macam ni. 165. Kenapa dia terang benda ni? Sebab nak bagi you nampak. Okay, gambarannya. Kalau bagi cos 165, you cari dulu dia punya theta. Ibaratnya you cari theta dulu. Macam nak cari theta? Okay, fikir. 165 sudut pada kuadran 2. Kuadran 2 terus tulis cos mesti negatif. Tulislah maklumat-maklumat ni. Supaya kita tidak terlepas pandang. Jadi macam mana nak cari theta pada sudut kalau dia bagi 165? 180 tolak 165. Maka you akan dapat 15. Tapi jangan lupa letak negatif. Kenapa negatif? Sebab sekarang sudut yang dibagi ni adalah 165 ni berada di kuadran 2. Jadi sebab tu kita kena ingat add sugar to coffee. So cos akan jadi negatif. Ni boleh careless ni Benda ni simple tapi boleh careless ni. Negatif positif ni. So kita pun kira, maka ingat relate dengan special angle 45 tolak 30 dapat 15. Kita pun dah buat ni substitute nilai. Okey, dapat. Tapi hari ni teacher rasa soalan ni agak you kalau tak berhati-hatilah. K1 pun boleh silap. Teacher tak terus terang. You all kalau soalan macam ni diberi, you all bukan kata dapat kalau macam ni tadi mungkin Allah lah mungkin dah ada yang terfikir nak expand 45 30 dapat K1. Hak ni kalau tak berhati-hati mungkin lupa kat sini ke apakah, K1 pun boleh tak dapat K0.
Kalau terlupa. Bila K1 pun tak dapat, macam nak dapat hal lain tu macam tak tahulah juga. Di atas penandaan lah juga kan. Mungkin ada nampak apply addition formula boleh dapat markah tapi tak jadi juga kalau sudut kat sini tak betul. Ni soalan B ni agak, kita rasa agak mencabar sikit lah. Ya? Sebab itulah kita kena, tak apalah, jangan risau. Kita akan buat latihan. You kena buat latihan supaya you biasa nampak soalan macam ni. Okey, kita bagi hint sikit. Yang ni tak mahu lah, kita rasa ni senang. Okey, sin 105. Okey, mula-mula apa nak tahu? Okey, 105 dekat kuadran 2. Sin dekat kuadran 2, positif. Okey, tak ada masalah. Dah, selesai. Okey, apa nak kena buat? Cari dulu theta. Macam ni nak cari theta? Berapa? Sin 105 sama dengan apa? 180 tolak 105. Dapat berapa? Dapat apa? 75. 75. Okey, 75 ingat macam mana? Nak expand. Expand yang ikut addition formula. Dan expand mesti ambil kira special angle. So, sama dengan sin berapa? 45 tambah 30. Itu step dia. Lepas tu, hang pun expand lah. Sin 45 cos 30 tambah cos 45 sin 30. Expand ikut addition formula. Okay. The expand ikut addition formula, maka substitute lah you punya nilai. Sin 45 berapa, cos 30 berapa, ya. Dah substitute, maka simplify. Okay, simplify. Allah, teacher ni kena tulis. Bodohnya tulisan aku ni. Apa nak pandai lah korang tengok. Simplify. Simplify kan dia. So ingat bila simplify, misal kata ada, of course akan adanya cert, maka ingat konsep cert. Ya. So apa syarat cert ni? Haram ada cert sebagai denominator. Tak boleh. Maka kena darab dengan conjugates. Okay. Itu contohlah. Ini step dia. Baguslah soalan ni sebab dalam satu soalan boleh apply, boleh cover dua topik. Ingatlah inilah bentuk-bentuk soalan yang examiner, bukan examiner, penggubah soalan suka buat. Nampak? Sebab dia jimat. Kalau teacher pun teacher kata teacher ambil soalan ni dalam pre-trial sebab jimat teacher dekat tajuk cert tu tak payah cover dah, boleh masuk dalam ni. Okay? Boleh? Macam bagi soalan bocor pula aku ni pre-trial. Okey, boleh. Jadi, cuba buat soalan nombor 1 dan nombor 3. Teacher bagi jawapan. Teacher bagi jawapan. Tadi aku kata jangan bergantung pada jawapan kan. Tapi hari ni nanti takut you susah juga nak simplify, kesian lah pula. Sebab cert ni takut you all lupa dah. Okey, ni jawapan dia ni. Hak ni tadi jawapan dia cert 2, cert 3 tambah 1. Cert 2, 1 tolak cert 3 per 4. Okay, kita bagi jawapan tu you all. Tak apalah, ni bagi jawapan lah sebab dia punya, you nak apply dua konsep ni kan, trigo dengan juga cert. Okay, boleh? Boleh kelas? Habis dah ni, tak ada dah. Tak mau sambung dah, habis lah. Ni je lah untuk addition formula. Jadi addition formula tadi, teacher dah ajar you find the value. Allah Akbar. Soalan apa nama tadi? Soalan Allah Akbar. Soalan A tadi, tengok balik tadi A tadi, dia proven. You boleh tengok balik handout tadi. Soalan B, the given that. Bila dia bagi di mana kedudukan angle, maka kita kena lukis triangle kita. Okay, is it? Triangle kita. Lepas tu carilah semua nilai berapa. And then untuk yang C, you have to evaluate. Evaluate, apply concept, apply addition formula. Okay. Dan juga ini dia terus mention lah, dia nak jawapan dalam cert form. Okay. 3 bentuk soalan kita cuba hari ni. Maka habislah addition formula. Is it? Addition. Aduh deh, subhanallah. Habislah addition formula.
ke nak solve. Okay, tak ada. Okay. Boleh? So nanti tengok balik handout ni lah. Ya. Jadi dekat ni kita ada satu lagi double angle formula. Allah alam bila nak boleh dapat buat kelas. Boleh kalau teacher buat kelas lagi. Tapi nanti kelas kita hari apa? Hari Khamis ke? Minggu ni kita ada 2 kali kelas kan? Patutnya memang hari ni pun. Tapi hari ni cuti. Hari Khamis. Hari Khamis ha. So insyaAllah lah hari Khamis kita sambung apa nama ni? Double angle formula. Tapi siapa yang tak join ni, bukanlah kata kita ni nak kejam sangat. Tak nak ulang balik. InsyaAllah kita akan cari masa lah untuk ulang balik nanti. Okay kelas, itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa nak tanya tak? Macam mana hari ni? Okey ke? Ke rasa macam ya Allah banyaknya. Peningnya teacher kan? Dah. Okey. Okey tak kan? Dia memanglah teacher tak harap pun bila teacher kan 2 soalan ni hampa teruslah hebat sangat boleh buat 1 dengan 3. Tak boleh, tak cukup. You buat nombor 1 dengan nombor 3 ni you refer lah contoh. Mungkin dia boleh apply konsep nombor 2 dan nombor 4. Tak apa. You nak lebih faham, you kena cuba buat dalam buku top class. Samalah, yang ni pun sama. Ha? Teacher tak expect that, okay, teacher baru tunjuk 1 macam ni, tunjuk sikit. Lepas tu, 2, 3, 4 ni mesti semua betul. Tak semestinya macam tu sebab you masih lagi baru nak faham konsep soalan dan cara menjawab. You dah buat habis sampai soalan 4, barulah you buat soalan dalam buku lain pula. Sama juga yang ini pun. Ya? Okay? Cuma bila buat tu, make sure you bolehlah keluarkan apa konsep yang you kena ingat. Contoh macam ni lah tadi. Ya? Sangat penting. Untuk you tahu apa benda yang you nak kena buat. Okay? Yang ni you dah screenshot ke tadi? Kita lupa nak pesan. No, don't. Subhanallah. Ini dah screenshot ke masuk dalam group? Lupa nak tanya. Kukut lah siapa yang tak Belum. nak cuba buat. Cuba screenshot jap masuk dalam ni. Group. No, don't. Dah.